Assalamualaikum dan hai semua. Saya Bob Yusof akan menemani anda untuk Inspirasi TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Seawal usia 17 tahun, sejurus selepas menamatkan persekolahan, Helmi Cik terus menuntut ilmu sehingga ke negeri Kelantan untuk mendalami kemahiran menghasilkan batik yang ketika itu diajar secara manual. Helmi yang kini berusia 49 tahun sudah mencanting batik selama 32 tahun. Menyingkap penghasilan batik jika di Semenanjung, penghasilan corak batik bermotifkan ukiran seperti awan larat. Namun bagi batik Sarawak, ia cenderung ke arah motif alam semula jadi selain flora dan fauna. Sebagai contoh, Melayu Sarawak memiliki motif kebudayaannya, Iban terkenal dengan puak kumbu, manakala masyarakat orang Ulu pula terkenal dengan motif bunga atau kalung. Saya anggap kalau keluar dari Malaysia ni kita jadi di belakang tabir lah. Ada sebagian designer terkenal yang membawa benda ni keluar dari Malaysia. Contohnya Tom Abang Sofi, Natra Hisham, Embun, ya Sarawakian lah yang designer terkenal berasal dari Sarawak lah. Apa yang boleh kita lihat di sini ialah Puan Rozana sedang melakukan proses pewarnaan bagi motif orang Ulu. Setengok nampak mudah, namun ia memerlukan kemahiran yang sangat tinggi. Bapa kepada 7 orang anak ini turut menyingkap kegembiraannya kerana sentuhan tangannya seringkali digayakan oleh orang kenamaan sewaktu acara besar. Beliau tidak pernah menang tangan kerana tempahan yang banyak daripada pelanggannya, namun beliau dapat menanganinya kerana turut dibantu oleh isterinya bersama anak-anaknya yang lain. Memang nak suruh anak sambung lah, takut dia hilang macam biasa. Mesti ada penyambung lah, mesti 2 seorang jadilah untuk mewarisi pembuatan batik. Bagi anaknya Nur Bibi Sabariah 19 tahun, pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Petrojaya, sejak kecil lagi dia telah diajar bersama adik-adiknya yang lain untuk mencanting batik. Start 5 tahun lah, tolong-tolong mak bapak buat batik. First memang susah, tapi bila dah selalu buat setiap hari memang mudah lah bagi kami. Tak kenal maka tak cinta. Setelah 3 dekad dalam bidang berkenaan, Helmi semakin jatuh cinta dengan kesenian batik dan ia akhirnya menjadi sumber pencarian keluarga. Sekian laporan dari saya Konigras Ujan dan juru kamera Awang Azmel untuk TVS Kuching. Permainan atas talian itu merupakan trend terkini yang menjadi ikutan para belia bukan sahaja di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Popularitinya meningkat ketara tatkala pandemik COVID-19 melanda dunia. Jika diamati, ia bukan sekadar hobi yang sia-sia, tetapi ia merupakan ruang dan peluang untuk mengasah bakat selain pada masa sama dapat menjana pendapatan. Bagi penggemar permainan atas talian Alex Kernow, aktiviti ini dapat membantu para remaja meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Hal ini katanya adalah kerana mereka dapat berinteraksi dengan orang luar melaluinya. I still start from the very basics. So I've been, streaming, live streaming, making videos, editing. I learned a lot of skills on editing, and so I will play games and then make a video and then try to make something entertaining, interesting, based on what happened, maybe as a story. When you start doing live streaming or editing, you have to learn presentation skills. You have to be able to talk to people clearly and also fairly. So you have to be also bear in mind other people's points of view. You also have to know editing skills. I have to set up my room in kind of a studio, not as professional as maybe a recording studio, but something that makes a good experience for the viewer. Alex dahulunya merupakan seorang guru di China dan kini menetap di Kuching, Sarawak. Tambahnya, penstreaman video secara langsung membantu dirinya memperbaiki bakat yang ada seperti mengajar dan membuat pembentangan. I think the first thing that helped me was doing teaching. So teaching helps me get in front of an audience of young people, and young people are not as judgmental, and you don't feel so much stress. So that helped me start streaming. And then when I did streaming, I found that
the more I did streaming, it could also have my presentation back to my teaching. So it's something that can definitely interact with all parts of your life, because you need to have a clear communication. If you're going to present something, it should be like entertaining. It should be interesting, right? You can't just, talk like a robot or be scared all the time. Alex berharap stigma masyarakat terhadap permainan atas talian dapat diubah. Selain menghiburkan, ia juga mempunyai faedah lain. People raise a lot of concerns, like gaming is like maybe it's useless, or maybe gaming doesn't provide anything to society, or gaming is like antisocial. And some of those arguments have some correct elements into it, but the amount, in my opinion, it's like overblown. But at the same time, let's say that gaming is antisocial, or you don't get very much social interaction. It is true to some degree. So you have to do this hobby or do this occupation in such a way where you can interact with people. That is very important. It's just the same with working from home, or if you are doing your school from home. You will lose a lot of the social interaction. You need the social interaction to be successful in life, to be happy. Memberi tumpuan khusus kepada para pelajar yang tergolong dalam kalangan mereka yang memerlukan, inisiatif makanan sihat yang diusahakan Pasukan Perlindungan Kanak-kanak PPKK Sibu berpegang kepada prinsip kasih sayang sesama insan. Kami prihatin. Bagi ibu bapa penerima, sumbangan seperti ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka, selain secara tidak langsung meningkatkan semangat anak-anak mereka untuk belajar di rumah. Kira dapat membantulah sikit untuk kanak-kanak semua, dapat ringankan beban ibu bapa lah. Kanak-kanak pun mungkin lebih semangat lagi untuk belajar di rumah. Dia lebih, sebab selama ni dia terkurung macam terkurung lah dalam rumah. Ada bantuan macam ni dia orang lebih semangat untuk belajar lah. Rasa gembira lah. Terima kasih lah sebab ada bagi kami anak lah barang makanan sihat inilah buat anak kami masuk kumpulan inilah, dan buat dia lagi ada semangat lah untuk belajar sebab dia dapat bantuan macam ini lah. Dalam pada itu, pengerusi PPKK Sibu, Lolita Jimmy Jalil mengajak pelajar terlibat untuk turut serta menjadi ahli pusat aktiviti kanak-kanak PAKK Sibu Jaya kendalian mereka. Pelbagai pengisian telah disediakan pihaknya bagi mendidik para pelajar selain turut menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada mereka yang memerlukan. Dan selain itu, kita juga menyediakan borang keahlian agar kanak-kanak tersebut menjadi ahli kepada pusat aktiviti kanak yang berada di Sibu Jaya sendiri. So, aktiviti kanak-kanak pusat aktiviti PAKK tersebut, dia ada beberapa perkhidmatan yang dibagi seperti kelas, psikopendidikan, sukan dan permainan, lawatan, sambutan dan khidmat kaunseling. Khidmat kaunseling di sini kita nak maklumkan dalam pasukan perlindungan kanak-kanak, ahli jawatankuasanya terdiri pada pegawai dari pendidikan, pegawai perubatan dan dari pegawai hospital atau klinik, dan juga begitu pegawai polis, dari PDRM, dan kaunselor berdaftar kita adalah dari polis dan dari hospital. Tujuan penubuhan PAKK juga adalah untuk mencegah kes penderaan yang mengabaikan kanak-kanak yang melibatkan ibu bapa bekerja. And then ini lebih kepada macam kita mengelakkan kes-kes pengabaian dan kes penderaan lah yang kerap berlaku. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni kita tahu tuntutan ibu bapa bekerja memang perlu bekerja, and then kanak-kanak tak buat apa-apa di rumah. So in the meantime, kita berharap kanak-kanak ini dapat datang ke pusat aktiviti kanak-kanak untuk membuat pelbagai jenis aktiviti di sana lah. Bagi Guru Besar SK Sibu Jaya Jabut Minda, para pelajar haruslah memanfaatkan kemudahan yang disediakan untuk mencari ilmu. Ia juga dapat menghindarkan mereka daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Bila kita melihat kepada pusat ini, dia banyak manfaat untuk murid-murid kita dari segi membuang masa yang di luar tak ada buat faedahnya. Lebih baik untuk datang ke pusat. Kanak-kanak ini untuk mencari ilmu yang banyak dengan internet.
dan juga banyak buku rujukan kan dengan permainan dalaman yang disediakan. PAKK merupakan perkhidmatan kendalian PPKK di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. PAKK Sipojaya ditubuhkan pada 26 Jun 2019 dan beroperasi setiap hari Selasa dan Khamis bermula jam 2 hingga 5 petang. Pada hari Sabtu pula, operasi bermula jam 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Baik, sekian saja Inspirasi TVS untuk hari ini. Saya, Bob Yusof, salam hormat dan selamat malam.